Istana Jaha terletak bersebelahan dengan Istana Balai Besar dan berhadapan dengan dataran atau kota Sultan Ismail Petra. Istana Jaha merupakan salah satu tempat yang terkenal di daerah Kota Baru, Kelantan. Ia mula dibina semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua pada tahun 1837 hingga 1886 setelah pembukaan Bandar Kota Baru dan pembinaan Istana Balai Besar. Muzium ini pada asalnya merupakan istana Raja Bendahara Long Kundur bin Sultan Ahmad yang juga pernah menjadi tempat persemayaman beberapa sultan yang memerintah termasuk almarhum Sultan Ismail ibni Sultan Muhammad keempat pada tahun 1920 sehingga 1944. Muzium Adat Istiadat ini telah ditubuhkan pada tahun 1992 dan upacara perasmiannya telah disempurnakan oleh As-Sultan Kelantan Tunku Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra pada 27 Julai 1992. Bangunan ini merupakan bangunan yang menjadi hak milik Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah Negeri Kelantan pada tahun 2005 di bawah Akta 645. Istana Jaha merupakan salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah yang harus disinggahi saat melancong ke Kelantan, Malaysia. Jom kita melihat keistimewaan bangunan Istana Jaha. Bentuk aslinya Istana Jaha hanya terdiri atas satu lantai. Setelah diubah suai, barulah ada penambahan jumlah lantai menjadi 2 tingkat. Gaya arsitekturnya menunjukkan percampuran unsur-unsur budaya Melayu dan Eropah. Pada bahagian hujung atap bangunan disebut sebagai ekor atap itik dan sirip naga. Begitu juga dengan tiang-tiang yang menyokong bangunan Istana Jaha. Tiang-tiangnya berbentuk silinder. Bangunan Istana Jaha dibina berbentuk 4 persegi panjang dan mempunyai 2 tingkat berkeluasan yang sama. Di bahagian bawah Istana Jaha ini terdapat 3 ruang yang umum serta koleksi pameran iaitu ruang surung, ruang tengah dan ruang serambi. Ruang surung terletak di bahagian hadapan berhampiran pintu masuk. Ruang ini digunakan untuk mempamerkan berbagai jenis koleksi tekstil. Antaranya ialah kain lima, kain lima songket, kain punca potong, kain Aceh rosak dan lain-lain. Tengah. Kini, ruang tengah ini digunakan sebagai ruang utama untuk mempamerkan istiadat persandingan pengantin. Selain daripada itu, ruangan tengah ini juga digunakan untuk mempamerkan berbagai jenis alat perhiasan dari kaum wanita seperti gelang kaki, rantai leher, dokoh, kerongsang dan lain-lain. Ruang serambi terletak di bahagian kanan dan kiri ruang surung. Kedua-dua bilik ini digunakan untuk mempamerkan adat istiadat diraja.
Bilik di sebelah kanan digunakan sebagai bilik bertunang, di mana segala peralatan dan perkakas yang digunakan semasa istiadat pertunangan berlangsung dipamerkan. Bilik di sebelah kiri pula digunakan sebagai bilik peraduan. Bilik ini digunakan oleh pengantin diraja selepas istiadat persandingan. Berbagai jenis peralatan dan sajian kuih muih untuk santapan pengantin juga dipamerkan. Di sudut belakang Istana Jaha ini pula, terdapat 2 buah tangga berpusing bagi menghubungkan tingkat 1 dan 2. Tangga ini diperbuat daripada besi tuang yang diimport dari luar negara. Di tingkat 2 pula, keseluruhan lantai dengan dinding bahagian dalam adalah daripada kayu cengal. Pembahagian ruang dengan koleksi pameran iaitu ruang surung, ruang peraduan dan pakaian. Ruang surung atau anjung ruang ini memanjang dan yang berlantaikan kayu cengal dan tidak berdinding dan hanya dipagari dengan besi tuang yang berukir sehingga 1 meter, yang mana fungsinya adalah sebagai tempat beristirahat. Seni ukiran kayu Kelantan didapati banyak persamaan dengan yang terdapat di selatan Thailand, terutama dari Patani. Ukiran kayu adalah kraf yang signifikan dalam elemen seni bina vernakular Melayu. Pada dinding-dinding bekas istana zaman Sultan Muhammad keempat, terdapat tulisan khat tulus yang indah. Ayat-ayat Al-Quran yang diukir termasuk ayat dari surah Yasin. Bilik ini dahulunya digunakan sebagai bilik peraduan raja. Di kiri dan kanan bilik ini terdapat 2 bilik kecil yang berfungsi sebagai bilik tidur putera dan puteri sultan. Kini, bilik peraduan digunakan sebagai balai pameran untuk mempamerkan adat istiadat diraja di zaman dahulu. Bahagian bilik peraduan diraja dipamerkan adat melenggang perut. Di bahagian kanan bilik peraduan pula dipamerkan adat menyambut kelahiran. Bilik sebelah kanan digunakan untuk mempamerkan peralatan dan adat membelah mulut, bercukur dan buaian putera dan puteri diraja. Manakala, bilik yang kecil di sebelah kiri pula digunakan sebagai bilik mandi berlimau bagi ibu yang lepas bersalin dan dalam pantang. Dahulunya, ruang ini mempunyai dinding di tepi yang membentuk seolah-olah sebuah bilik. Bagi maksud menjadikannya balai pameran, maka dinding tersebut telah dibuang. Di sebelah kiri pula digunakan untuk mempamerkan adat istiadat berkhatam bagi putera raja. Di sebelah kanan ruang ini digunakan untuk mempamerkan adat istiadat memijak tanah putera dan puteri diraja. Di antara ruang anjung dan bilik peraduan ini, terdapat satu ruang yang kosong yang tembus ke bawah. Daripada atas, kita dapat melihat ruang-ruang di bawah dengan jelas. Ruang ini berbentuk bujur telur. Ruang ini dipagar dengan besi tuang yang berukir setinggi 1 meter. Pada bahagian belakang istana ini, terletak balai senjata yang mempamerkan alat-alat senjata lama negeri Kelantan. Di balai senjata terdapat seperti keris, lembing, badik, kelewang dan lain-lain.
Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan mengenai keistimewaan Istana Johor. Semoga bermanfaat. Seterusnya kita akan beralih pula ke Istana Batu. Muzium Diraja Istana Batu terletak di dalam pusat bandar Kota Baru dan juga dikenali sebagai Zon Budaya Kota Baru, di mana terletaknya bangunan-bangunan bersejarah yang lain di zon ini. Istana Batu sentiasa mencari tarikan para pelancong, penyelidik dan juga penduduk tempatan untuk mengenali lebih dekat lagi berkenaan perihal dan asal-usul keluarga Diraja Kelantan. Ia dibina pada tahun 1939 iaitu pada zaman pemerintahan almarhum Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Muhammad keempat. Istana Batu diberi nama bagi membezakannya dengan istana-istana terdahulu yang dibina sepenuhnya dari kayu. Secara keseluruhan, reka bentuk istana ini diilhamkan sendiri oleh baginda almarhum Sultan Ismail. Istana Batu telah dikurniakan oleh almarhum Sultan Ismail kepada anak andanya Sultan Yahya Petra dan isterinya sebagai hadiah perkahwinan. Ia telah menjadi tempat bersemayam Sultan Yahya Petra sehinggalah tahun 1960, di mana baginda telah berpindah ke Istana Kota Lama. Sepanjang kewujudannya, Istana Batu telah banyak menempuh sejarah seperti menjadi tempat berlangsungnya majlis perkahwinan kerabat-kerabat diraja, menjadi kediaman bagi raja-raja, kerabat-kerabat dan tetamu Sultan Kelantan semasa berkunjung ke negeri Kelantan. Setelah sekian lama berfungsi sebagai kediaman peribadi keluarga Diraja Kelantan, akhirnya bangunan ini telah dipinjamkan kepada kerajaan negeri oleh usrah almarhum Sultan Yahya Petra bagi dijadikan Muzium Diraja. Dan pembukaannya telah dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra pada 25 Julai 1991. Dalam tahun 1966, Istana Batu ini telah diubah suai dan dijadikan kediaman rasmi Datuk Tengku Sarwani binti almarhum Sultan Yahya Petra. Pada tahun 1969, Istana Batu ini dijadikan istana rasmi kepada Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota iaitu Tengku Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra yang kemudiannya menjadi Sultan dan yang di-Pertuan bagi negeri Kelantan Darul Naim. Baginda telah bersemayam di istana ini sehingga tahun 1972. Istana Batu mempunyai struktur luar yang diwarnakan kuning muda, melambangkan bangunan tersebut sebuah bangunan diraja. Sebelum diwartakan menjadi sebuah muzium, Istana Batu telah memperlihatkan banyak detik sejarah Kesultanan Melayu Kelantan. Antaranya perkahwinan diraja, kediaman sementara kerabat diraja dan juga menyambut tetamu kehormat yang melawat Kelantan. Setelah itu, pihak istana telah bersetuju untuk meminjamkan Istana Batu kepada Kerajaan Tempatan Kelantan. Pihak Kerajaan Tempatan telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Perbadanan Muzium Negeri Kelantan untuk mewujudkan Muzium Diraja Istana Batu.
Selepas pengubahsuaian bangunan selesai, Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra mencemaduli merasmikan pembukaan Muzium Diraja Istana Batu sempena dengan Hari Keputeraan Baginda yang ke-41. Muzium Diraja Istana Batu merupakan sebuah muzium yang mempamerkan barangan peribadi serta koleksi milikan Sultan dan kerabat-kerabat diraja, termasuklah pakaian rasmi adat istiadat, lukisan-lukisan yang berharga, hadiah pengurniaan daripada Kesultanan Melayu negeri lain, malahan hasil buruan, contohnya kulit harimau, burung unta dan lain-lain, digantung di dalaman Muzium Diraja Istana Batu. Terdapat juga raja-raja, lukisan serta tulisan bersejarah mengenai Kesultanan Melayu Kelantan yang dipamerkan untuk pengetahuan umum. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan mengenai keistimewaan Istana Batu. Semoga berjumpa lagi pada masa akan datang.